Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Malam ni kita berada di muka surat berapa ya? Sudah hadir ke? Belum lagi. Jeff Hasbullah sudah ada. Masya Allah. Malam ni kita berada di muka surat berapa? Kita habiskan kisah, kita habiskan malam ni lah. Tak berapa lama pun, InsyaAllah kita habiskan jilid kedua saja malam ni. Jadi kita berada di muka surat berapa? Hadis 894 567 894. Kita berada 568 594. Banyakkan berdoa ketika sujud. Masya Allah. Tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Asyahidi. Waalaikumsalam. Jazz. Masya Allah. Jazz. Abdul Razak Abdul Manaf. Okey. Jazz. Hasbullah. Fairun, Rosna Loman, Abdul Razak, Ruqiyah bintu Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-8 So kita malam ni kita baca sampai habis sajalah bab ni. Setakat ni kita berhenti saja malam ni. Kita berhenti. So kita masuk hadis yang ketiga pada minggu hadapan lah. Jilid ketiga. Masya Allah. Ustaz Zawawi. Masya Allah Ustaz Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Baik Macam mana raut? Okey, sihat Masya Allah, baik. Alhamdulillah sihat. Tanya Ustaz Zawawi, Jeff pun tanya, Ustaz sihat ke? Alhamdulillah sihat. Makin sihat sekarang. Pantang. Okey, Masya Allah. Tunggu kehadiran iman dan yakin. Masya Allah, kita malam ni malam untuk kita habiskan jilid kedua. Nanti kita akan mulakan jilid ketiga, sambungan daripada kitabus salat. Dan selepas tu kita akan di daurah, kita akan mulakan jilid keempat lah. Masya Allah. Masya Allah. Muzakir Syukri, Alhamdulillah dapat join lagi kelas malam ni. Ustaz tengah bagi bayan hidayat untuk Jumaat 3 hari. Ambil kesempatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Lauk semua okey Mana Ustaz, kesihatan Ustaz macam mana sekarang Okey Alhamdulillah. Kami doakan Ustaz semoga sihat. Masya Allah. Walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang malam ni kita berada di muka surat 568 pada hadis ke-894/8. Banyakkan berdoa ketika sujud. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aqsiru du'a. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat yang paling hampir seorang hamba kepada Rabb-nya ialah ketika sujud, maka perbanyakkanlah doa di dalamnya. Waktu yang paling hampir seorang itu dengan Allah iaitu ketika sujudnya. Sebab Nabi kata, alaika bi kasratis sujud
lazimlah ke atas kamu dengan memperbanyakkan sujud. Perbuatan manusia yang hampir dengan Allah ialah ketika dalam sujud. Di antara perbuatan-perbuatan manusia yang menghampirkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang iaitu amalan sujudlah yang merupakan amalan yang mana menghampirkan paling hampir manusia dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Dia memohon, doa mesti dipohon dalam bahasa Arab lah, tak boleh dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam hati tak apalah. Jika selain bahasa Arab maka boleh membatalkan solat, tetapi dalam hati tak mengapa. Doa ialah permintaan dan permohonan yang paling baik ialah ketika berada hampir dengan yang diminta. Barulah mudah untuk mendapatkan apa yang diminta. Jadi banyakkanlah berdoa ketika sujud. Ini kita lakukan dalam sembahyang sunat kita lah. Banyakkan doa di dalam sujud. Syaitan menangis apabila anak Adam menerima perintah sujud. Oh, syaitan ni menangis. Kenapa syaitan menangis? Apabila anak Adam telah menerima satu perintah yang besar, iaitu perintah sujud. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailati umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu faliyan naru. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, tersyukurlah syaitan menangis seraya berkata, binasalah nasibku. Anak Adam diperintahkan sujud lalu dia menerima, yakni tidak engkar dengan sujud, maka baginya syurga, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud kepada Adam atas perintah sujud ta'zim sahaja, tapi aku enggan, maka bagiku neraka. Syaitan menangis. Kenapa syaitan menangis? Syaitan engkar perintah Allah supaya dia sujud hormat kepada Nabi Adam. Bukan sujud ibadat pun. Sujud nak menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak uji seseorang tadi. Maka Allah perintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam AS sebagai sujud ta'zim, sujud hormat saja. Tapi Nabi Adam kata, Iblis kata, ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam AS jadi tanah, daripada tanah. Ana khairum minhu, aku ni lebih baik. Jadi sifat ni yang kita tak nak. Kita panggil sifat ananiyah, sifat keakuan. Akulah, tak nak. Alhamdulillah, semua dengan nikmat Allah, semua dengan anugerah Allah. Jazakallah. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita tidak memuji diri dan kita kata kalau tak ada saya, macam mana nak selesai masalah. Tak. Itu sifat ananiyah, sifat keakuan yang perlu dibuang dalam diri kita semua. Sifat keakuan dia panggil sifat ananiyah. Sifat ananiyah inilah yang telah mensyaitankan syaitan itu, telah mengkafirkan syaitan tadi, telah mengengkarkan syaitan tadi, menyebabkan kufur kepada Allah. Apabila Allah memerintahkan anak Adam sujud, mereka telah menyempurnakan perintah sujud itu, lalu menyebabkan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, sedangkan syaitan akan dimasukkan dalam neraka kerana kekufuran. Satu perintah saja. Anak Adam pun terima perintah sujud, syaitan pun terima perintah sujud, cuma engkar sahaja. Jadi perintah yang sama, tapi natijahnya berbeza. Lalu perintah sujud, melalui perintah sujud anak Adam mendapat syurga, manakala syaitan juga diperintahkan untuk sujud tetapi engkar, maka mereka mendapat neraka. Hanya sekadar membolehkan doa, sekadar memperolehi doa,
tidak akan mendapat kejayaan tanpa usaha. Doa tu kena doa, tetapi sekadar doa tak kuat, tak mampu kecuali seorang itu berusaha sendiri. Wa an Rabi'ah bin ibn Ka'b radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wadu'ihi wa hajatihi fa qala li sal fa kuntu as'aluka murafaqataka fil jannah qala ghayra dhalik qultu وذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود رواه Muslim. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku telah menyediakan untuk Nabi akan air wuduk. Dia sediakan berkhidmat untuk Nabi, menyediakan air wuduk untuk Nabi dan segala persiapan bersucilah untuk Nabi, bersuci untuk menunaikan solat. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, mintalah apa sahaja. Maka aku telah berkata, aku ingin meminta supaya aku dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam syurga. Semoga aku dapat bersama kamu. Kamu salah di situ, Tuhan. Itu perkataan kamu itu tak betul. Dengan Rasulullah kita tak kata kamu, dengan adab kita kata kerana untuk bersama Tuhan di dalam syurga. Perkataan itu ditukar kepada Tuhan, bukan kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah lagi yang kamu inginkan? Tak apalah sahabat tu, Nabi kata kamu. Aku berkata, itu sahaja tak, aku tak nak apa selain daripada doakanlah supaya daku bersama Tuhan di dalam syurga nanti. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah untuk permintaan kamu itu dengan memperbanyakkan sujud. Fa'inni ala nafsika, tolonglah, maknanya bantulah untuk permintaan kamu itu dengan memperbanyakkan sujud. Bersama baginda ini ketika berada di dalam musafir lah. Ketika Nabi bersafar, sahabat akan ambil peluang untuk berkhidmat kepada Nabi. Jadi apabila kita berjumpa dengan masyair-masyair, dengan ulama-ulama, maka ambillah peluang untuk berkhidmat kepada mereka. Untuk apa? Berkhidmat kepada mereka, supaya dengan khidmat kita tak boleh dah khidmat sahabat-sahabat, kita tak boleh dah khidmat ulama-ulama besar. Alah, kurang-kurang kita dapat berkhidmat kepada asatizah, para asatizah dan ustaz-ustaz. Kita berkhidmat kepada mereka. Masya Allah, pada mereka kita berkhidmat. Mana kita tahu dengan khidmat ni. Jadi dalam kitab Ta'lim Muta'allim ni, dia menulis bila satu orang yang mana dia suka untuk jadikan anak dia alim, maka hendaklah dia suka kepada ulama-ulama, hendaklah dia mencintai ulama-ulama. Dan kalaulah anak dia tak dapat jadi alim, insya-Allah nanti lambat laun cucu dia akan jadi seorang alim, akan jadi orang-orang alim. Jadi kita bersohbah, kita bersama dengan ulama-ulama. Masya-Allah, banyak para asatizah di luar sananya. Masya-Allah, kita berkhidmat kepada dia, kita tolong dia, ustaz-ustaz. Masya-Allah, mana kita tahu dengan khidmat tadi kepada ustaz-ustaz tadi, masya-Allah, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan anak-anak kita pula jadi da'i Allah dan jadi ulama-ulama. Masya-Allah. Orang yang mana dia cinta kepada ulama, insya-Allah lambat laun anak dan cucu dia akan jadi ulama. Tapi kalau orang yang mana, kalau mengikut pengalaman kami, orang yang mana dia tak endah dengan sahabat, dia tak endah dengan para asatizah, tak endah dengan para ulama, buat dondo je dia dengan hal dia, masa ulama tu dengan hal dia, dia tak endahkan perkara-perkara ini. Maka bila tak endahkan perkara ini, maka memang susahlah yang mana anak-anak tadi
untuk menjadi ulama. Jadi sebab itu kita berkhidmatlah. Jadi ketika baginda berada di rumah, baginda akan bersama dengan isteri-isteri baginda. Sayyidina Rabi'ah berada dekat dengan Nabi kerana beliau adalah khadim baginda. Beliau adalah orang yang berkhidmat. Apabila Nabi memanggilnya, terus dia menyahut, dan Nabi amat suka dengannya. Baginda berkata, mintalah apa yang kamu inginkan. Sahabat dalam hati mereka tiada keinginan dunia. Sahabat ni hati mereka ni akhirat je. Dia nampak akhirat aja. Apa yang dia buat ni, apakah perkara itu boleh mendatangkan keuntungannya di akhirat atau sebaliknya. Jadi kerana itulah sahabat hanya meminta bersama Nabi di syurga. Dia kata tak ada lagi dah, ya Rasulullah, di dunia ini. Sahabat kan, Allahu Akbar, dia kata kat dunia ni paling seronoknya ialah bila melihat wajah Nabi. Aku takut nanti bila di hari kiamat Nabi akan berada di satu tempat yang tinggi dan aku akan berada di tempat yang rendah. Bagaimana hidup di dalam syurga tanpa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana boleh hidup tanpa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-mar'u man ahabba, al-mar'u man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat akan bersama dengan nabi-nabi. Sahabat akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sahabat dalam hati mereka tiada keinginan pada dunia. Kerana itulah sahabat hanya meminta bersama Nabi di syurga sahaja. Tiada ingin lagi selain perkara lain. Tidak ingin lagi perkara lain. Apabila berkhidmat, maka janganlah niat untuk mendapat dunia. Niatlah untuk mendapat akhirat. Kita niat untuk kita memperolehi akhirat. Au ghaira zalik, boleh dibaca dengan dua cara, iaitu dengan nasab, au ghaira zalik dengan rafa', au ghairu zalik. Jika dibaca dengan ghaira zalik, maka takdirnya atas alu haza aw ghaira zalik. Jika dibaca dengan rafa', mas'aluka hadha aw ghairu zalik, yakni adakah lagi yang lain selain yang kamu minta? Ada tak selain daripada permintaan kamu tu? Kamu nak minta apa lagi? Nabi tanya, kalau kita Nabi minta macam tu, macam-macam kita nak. Tapi sahabat dalam hatinya kehidupan akhirat, maka dia hanya meminta kehidupan akhirat. Maka Nabi bersabda, fa'inni ala nafsik. Tidak memadai dengan doa sahaja. Okey, aku dah berdoa untuk kamu, kamu bersama aku dalam syurga nanti. Bahkan bantulah diri kamu untuk bersamaku dalam syurga. Boleh kamu nak duduk dalam syurga dengan aku, tapi kamu kena usaha sedikit. Apa? Membantu diri kamu untuk bersamaku di syurga. Dengan apa? Dengan memperbanyakkan sujud. Maknanya di sini ialah seorang itu tidak boleh hanya bergantung kepada doa orang yang soleh semata-mata, bahkan perlu memperbanyakkan amal ibadat sendiri. Okeylah, kita dua-dualah, kita minta doa, dan satu lagi kita menambahkan amalan-amalan kita. Sebab apa? Amalan-amalan ini, itulah sebenarnya sebab hakiki. Amalan-amalan ini merupakan sebab hakiki, sebab yang hakiki. Allahu Akbar. Perbanyakkanlah sujud untuk menghampirkan diri kepada Allah. Wa an Ma'dan bin Talhah radhiyallahu anhu qala laqitu Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu akhbirni bi'amalin a'lamuhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Fasakata summa sa'altuhu fasakata summa sa'altuhu as-salisah qala sa'altu an zalika Rasul sallallahu alaihi wasallam. قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة
وحط عنك بها خطيعة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته قال لي مثل ما قال لي ثوبان رواه مسلم. Hadrat Ma'dan bin Talhah rahmatullah alaih, seorang tabi'i, berkata, aku telah berjumpa dengan Sayyidina Thawban. Thawban ni juga di antara hamba, yakni bekas hamba Rasulullah. Thawban ni maula. Perkataan maula tadi, perkataan maula ialah maksudnya dia dua makna mustarak. Lafaz mustarak dia memberi makna maula, memberi makna tuan, atau maula memberi makna hamba. Di sini maula maksudnya hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah. Aku berkata, khabarkanlah kepadaku. Ma'dan bin Talhah tanya kepadaku tentang amalan yang apabila kamu mengamalkannya, maka apabila aku mengamalkannya, maka akan menyebabkanku memasuki syurga denganmu. Beliau telah diam, maka Thawban pun telah diam. Kemudian aku bertanya lagi. Jadi Thawban, Nabi SAW dia, dan aku pun bertanya lagi. Maka kemudian aku bertanya lagi, tetapi beliau tetap mendiamkan diri. Kemudian aku bertanya kali ketiga, maka beliau berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah, maka baginda telah bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud, kerana sesungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah sekali sujud, melainkan Allah akan mengangkatkan darjat kamu dengan sebab sujud tadi. Allah akan menghapuskan segala kejahatan dengan sebab sujud tadi. Hazrat Ma'dan berkata, kemudian aku berjumpa dengan Sayyidina Abu Darda. Ini semua orang-orang yang dekat dengan Nabi. Dan aku bertanya kepadanya, maka dia berkata kepadaku seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu, Hadrat Thawban radhiyallahu anhu kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Kan? Apabila Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu ditanya pada kali pertama, maka beliau mendiamkan diri. Diam beliau itu bukan kerana enggan memberitahu jawapan terus, tapi kerana ingin mengetahui adakah orang yang bertanya itu benar-benar ingin mengetahui atau ingin bertanya, iaitu talibus sadiq, atau sekadar nak menguji sahaja. Kadang-kadang ada orang tanya dia nak uji kita, dia tahu kita ni tahu ke tak. Jadi kita kadang-kadang sampai batu, kadang-kadang ulama, orang tanya dia tak jawab je. Ada tak perlu jawab. Iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila kita lalu dengan orang jahil ni, kita tak payah jawab. Banyak kita diam, Assalamualaikum, sudah pergi. Jadi ada juga orang ni dia tanya sebab dia nak uji kita mungkin kot. Mungkin dia nak uji seorang ustaz tadi kot. Jadi kadang-kadang kita pun faham lah orang tanya tu dia nak menguji kita tanpa tujuan, sekadar ingin mengisi ataupun tak ada apa pun. Alah, sambil-sambil jumpa ustaz, okey lah. Nak kata duduk diam sangat. Jadi okey lah, kita tanyalah sepatah dua ustaz tu. Ada manfaat juga. Dan cuma nak isi tempat kosong je. Fill in the blank. Nak isi tempat kosong je. Tak ada. Tanyalah sikit. Tanyalah ilmiah. Tanyalah perkara-perkara yang memanfaatkan iman dan amal kita. Bikasratis sujud, Nabi kata, perbanyakkanlah sujud, sama ada sujud syukur, sujud tilawah, atau sujud di dalam solat. Amal dan usaha perlu dilakukan dan ditingkatkan untuk mendapat keredaan Allah. Maksudnya kita kena tambahkan amal-amal kita untuk mendapat dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiyat sujud, fasal kedua. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه. Macam mana kaifiat cara untuk kita sujud yang betul? Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sujud, baginda meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangan. Ya kan, kita daripada berdiri, kita nak turun daripada i'tidal tadi, kita nak turun, Nabi letak lutut dulu. Nabi letak lutut,
Lepas tu Nabi letak tangan. Apabila bangun, maka baginda mengangkat tangan dulu, kemudian mengangkat lutut. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Darmi dan Imam Ibnu Majah. Kan? Apabila Nabi turun daripada qaumah, yakni i'tidal, untuk sujud, maka baginda akan meletakkan lutut dahulu, kemudian tangan dan seterusnya dahi. Apabila ingin bangun daripada sujud, maka baginda akan mengangkat kepala, kemudian tangan dan terus lutut. Ini pendapat kesemua mazhab a'imah. Semua a'imah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali kata begitulah. Turun, lutut, tangan, kepala sujud. Naik kepala, tangan, lutut. Kecuali Imam Malik. Imam Malik kata tak, letak lutut dulu. Letak lutut dulu. Ini bagi mereka yang badan besar lah. So badan besar, orang berpenyakit, dia tak nak letak lutut tu tak boleh. Dia letak tangan dulu, baru dia letak lutut. Itu mungkin hadis itu diambil masa kehidupan Nabi yang terakhir, atau Nabi berada dalam keadaan sakit pada ketika itu. Apabila meletakkan tangan dahulu sebelum lutut, adakah meletakkan tangan dahulu sebelum lutut? Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabrukh kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Darmi. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, hadis Wa'il bin Hajar asbatu min hadza wa qila hadza mansukhun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu ingin sujud, maka hendaklah turunkan. Maka janganlah turun seperti unta turun, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadrat Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, Hadrat Wa'il bin Hujr adalah lebih kuat daripada hadis ini. Meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya adalah pendapat mengatakan bahawa hadis ini adalah dinasahkan, yakni hadis ini dah mansuh. Nabi melarang seorang itu duduk seperti unta dengan meletakkan kedua lututnya sebelum tangan. Nabi memerintahkan supaya meletakkan tangan dahulu sebelum lutut. Inilah hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, mengatakan bahawa apabila hendak sujud, maka tangan diletakkan dahulu. A'imah salasah selain daripada Imam Malik mengatakan bahawa lutut diletakkan dahulu sebelum tangan. Dalilnya dalam hadis yang sebelum ini, iaitu Sayyidina Wa'il bin Hujr. Hadis ini terpaksa ditakwil oleh, jadi kita tak jadikan hadis ini sebagai dalil. Jadi kita terpaksa mentakwilkan untuk mentarjihkan pendapat mereka. Pertama, jadi hadis ini terpaksa ditakwil oleh a'imah salas untuk mentarjihkan pendapat kita semua. Jawapan pertama, Hadrat Abu Sulaiman berkata hadis Wa'il ibn Hujr adalah lebih kuat, lebih sabit dan muktabar. Jawapan kedua, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas telah menerima perintah ini dan kemudian telah dimansuhkan. Nasakh tu mansuhkan. Jawapan ketiga ialah berlakunya takdim dan ta'khir pada lafaz wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Sepatutnya wal yadha' rukbatayhi qabla al-yadayhi. Jawapan keempat, Hadrat Wali Shah Walilullah rahmatullah alaih yang menulis Hujjatul Balighah mengatakan bahawa hadis ini belum dinasahkan, tapi dihukumkan kepada orang uzur. Hadis ini tak dimansuhkan, cuma dihukumkan kepada orang yang uzur. Maka dibolehkan letak tangannya dahulu sebelum lutut. Jadi bagi orang yang uzur, yang sakit, maka tak sempat nak bangun, letaklah tangan dulu baru letak lutut. Doa yang dibaca sewaktu duduk di antara dua sujud. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi membaca doa duduk di antara dua sujud. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, berilah rahmat kepadaku,
berilah hidayat kepadaku, berilah keafiatan kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Ini doa yang diambil oleh mazhab Syafi'i untuk membaca ketika duduk di antara dua sujud. Mazhab Hanafi mengatakan doa ini sepatutnya dibaca dalam solat sunat. Doa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatan rabbi ighfirli, wa rawahu Nasa'i wa Darimi. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa di antara dua sujud. Wahai Tuhanku, ampunkanlah doaku. Hadis Nasa'i dan Imam Darimi. Fasal ketiga, beberapa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman ibn Shiblin qala naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurabi wa iftirashis sab'i wa an yuwattina ar-rajulul makana fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Darimi. Sayyidina Abdurrahman bin Shaybal radhiyallahu anhu berkata, Nabi melarang daripada sujud seperti patukan burung gagak, duduk seperti binatang buas duduk, dan Nabi melarang daripada meletakkan satu tempat yang khusus dalam masjid seumpama unta mengkhususkan tempatnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Darimi, Imam Nasa'i. Seperti patukan gagak, menunjukkan sujud yang begitu cepat. Tak ada tamak hina langsung. Nabi melarang daripada menetapkan tempat duduk dalam masjid seperti solat di sini sahaja berterusan. Sebaiknya berpindah-pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Sembahyang fardu itu, sembahyang sunat belakang sikit, supaya tempat itu menjadi saksi bagi kita yang menandakan dan menunjukkan kita bersujud kepada Allah. Nabi melarang duduk dalam seperti binatang buas, yang sujud dengan menghamparkan tangan di tempat sujud. Maknanya lengang ni, pergelangan ni kena angkat sikit, jangan duduk gitu macam binatang-binatang buas. Sebelum menegur seorang, mestilah menzahirkan rasa sayang kepadanya. Sebab tu manusia ni kan, dia perlu dibelai. Supaya bila dibelai, maka mudahlah kita untuk menegurnya. Kita belai dan mudahlah kita untuk menegurnya. Okey. Kalau sakit lutut, Ustaz, macam mana? Sakit lutut, okey lah, letak tangan dulu tadi kan. Mudah bagus dia kata. Mutalaah isi kandungan seperti kitab. Setiap kitab insya-Allah akan sampai masanya ada hadis menjawab persoalan-persoalan itu. Okey, tak apa. Wan Ali radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, inni uhibbu laka ma uhibbu wa akrahu laka ma akrahu li nafsi, la tuq'i baina sajdatain. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, aku menyukai untukmu apa yang aku sukai. Aku suka untukmu macam mana aku suka ke aku. Aku suka aku begini, itulah aku suka untukmu. Aku membenci untukmu apa yang aku benci untuk diriku. Aku tak suka untukmu macam mana aku tak suka untuk diriku. Ada orang dia suka pada benda tu, jadi dia tak suka untuk orang lain. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menzahirkan rasa kasih sayang. Janganlah duduk iqa', janganlah duduk di antara dua sujud kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhi ma yuhib. La yu'minu ahadukum hatta yu'mina, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, hatta yuhibba li akhi
hatta yu'mina, ni riwayat lain, hatta yu'mina li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman setiap daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, hatta yuhibba li akhi, hatta yu'mina li akhi, hatta yuhibba li akhi. Terus mana riwayat itu menyentuh. Sepatutnya seorang mukmin mempunyai sifat ini, yakni mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Kita kena cinta saudara kita macam mana kita cinta kepada diri kita. Itu sekurang-kurangnya kasih sayang. Dalam hadis ini, Nabi ingin menegur Sayyidina Ali. Baginda memberitahu dengan menzahirkan rasa kasih sayang kepada beliau. Kemudian menceritakan kebaikannya. Seterus barulah baginda menegur beliau. Nabi memerintahkan supaya jangan duduk seperti anjing, yakni dengan menegakkan kedua-dua betis dan duduk beralaskan punggung. Duduk beralaskan punggung, agakkan dua tu. Duduk menegak gitu. Lepas tu duduk punggung, pegang gitu, duduk punggung je. Nabi tak nak. Jadi begitulah caranya untuk kita menegur seseorang tadi. Sebab manusia sifatnya dia suka dibelai. Bila kita belai dan bila kita tunjukkan kebaikan seseorang, maka insya-Allah dengan belayan kasih sayang tadi, misalnya isteri suami nak tegur isteri dia, isteri nak tegur, nak betulkan suami dia, maka perlu kita menceritakan tentang kebaikan. Sebab manusia ni setelah dia menceritakan kebaikan, setelah dibelai dengan kebaikan, maka dia mudah untuk menerima teguran tersebut. Pernah tak orang yang kita nak tegur tu, kita bagi dia makan, kita belanja dia. Macam mana muda tadi, dia nak tegur tu, dia kena belanja Jeff dulu tu. Muda kena belanja Jeff dulu. Kalau dia nak tegur, tak ada sama kita kan, kita tatbikkan macam mana kita nak tegur. Kita tegur dengan baik, kena belanja dulu. Ajak Jeff tu, Jeff, jom kita pergi kena kopi sikit ke, pergi kat kopi-kopi sedap sikit ke. Jet naik dulu mana baru Smith. Tak boleh, keadaan tu jet naik tu tak boleh. Itu betul, jet naik dulu baru Smith tak boleh. Itu kaedah tu betul tapi salah. Kadang-kadang tarikah tidak menghalalkan niat tadi tu. Tidak menghalalkan niat. Cara tu tak betul. So kita belaikan macam mana Nabi dia belaikan kasih sayang. Jadi kita belanja dulu, minum air dulu ke, Masya Allah, kurang-kurang ke, telefon kat Nobli, bawa air tu nak bagi kat Jack. Masya Allah. Jadi kita tegur macam tu. Apatah lagi kalau kita ni sama-sama kan, kita bersama, kadang-kadang jangan terlalu bertakalluf sangat. Ada tempat yang kita perlu serius, ada tempat yang kita perlu berseluruh, bergurau senda. Jadi dia tak semua situation kita mesti serius saja. Kalau dia seorang ustaz, dia mesti serius saja, tak. Kerana dia kena ada gelak ketawa. Nabi pun ada gelak ketawa. So suasana-suasana itu ditimbulkan agar kita menunjukkan kasih sayang. Masya Allah. Nabi memerintahkan supaya jangan duduk. Iktidal tidak diterima jika tidak ada tamak-ninah. Wa an Talq ibn Ali al-Hanafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'ihi wa sujudiha rawahu Ahmad. Okay.
Allah tidak akan menerima Sayyidina Ali bin Talib Al-Hanafi Al-Hanafi itu dia tulis Al-Khafi. Salah belaka ni kita ni. Jilid kedua ni. Banyak perkataan-perkataan yang typo lah tu. Bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima solat seorang hamba dalam solatnya, tidak menegak tulang belakangnya antara rukuk dan sujud. Allah tidak akan menerima solat seorang yang selepas bangun daripada rukuk terus sujud tanpa tamak-nina. Sepatutnya perlu berdiri tegak dahulu supaya setiap sendi kembali kepada tempatnya masing-masing, barulah sebelum turun sujud. Setiap mana dia berrukuk, kita berdiri dulu betul, setiap sendi kembali kepada tempatnya yang asal, tegak, subhanallah, sekadar tamak-nina, barulah kita turun untuk sujud. Kedudukan tangan ketika sujud seperti kedudukan tangan ketika takbir. Wa an Rafi' anna al-Umara أن ابن العمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جهته بالعرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جهته ثم إذا رفع فليرتفعهما فإن يدين تسجدان كما يسجد الوجه. رواه مالك. Sahadat Nafi' rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu Umar berkata, siapa yang meletakkan dahinya di atas bumi, maka hendaklah dia meletakkan kedua tapak tangannya di tempat dia meletakkan dahinya. Kemudian apabila dia mengangkat dahinya, maka hendaklah dia mengangkat kedua tapak tangannya, kerana sesungguhnya tapak tangannya diletakkan pada tempat dia meletak mukanya untuk sujud. Hadis ini menguatkan mazhab Imam Abu Hanifah lah. Hadis ini menjelaskan bahawa ketika sujud, tangan diletakkan sentetang dengan kepala, iaitu dahi, seperti tangan di ketika takbir. Mazhab Syafi'i mengatakan ketika takbir, tempat tapak tangan setentang dengan bahu. Begitulah kafiat meletak tangan ketika sujud. Belajar. Masya Allah. Tamat Al-Jildu Sani bi'aunillahi ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masya Allah, jilid kedua sudah berakhir. Masya Allah, menandakan bahawa kita telah baca hadis sebanyak 905 hadis. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan izin Allah, dengan kemudahan yang diberikan kepada kita, Masya Allah, tuan-tuan dah sempurna dah 2 jilid bersama dengan saya, lebih kurang 200 jam. 2 jilid ni lebih kurang 200 jam bersama dengan saya. Masya Allah. Semoga Allah SWT memberi kekuatan pada kita, memudahkan kita urusan harian-harian kita, dan kita berdoa kepada Allah, Masya Allah, supaya doa kita diterima oleh Allah SWT. Jadi kita insyaAllah pada minggu hadapan lah, pada minggu hadapan kita akan mulakan insyaAllah. Mungkin hari Isnin ni, sepatutnya kita hari Isnin kan, sepatutnya hari Isnin sebab Ustaz ada urusan, Ustaz mau balik Kelantan. Jadi esok pagi insyaAllah nak bertolak ke Kelantan, ada urusan. Hari Isnin baru datang. Mungkin malam tu sampai tengah hari petang tu, hari Isnin tengah pagi, dengan tu dalam sebelum Zuhur bertolak ke Kelantan, melumpur balik. Lepas tu insyaAllah mungkin sampai malam, tak sempat lah. Kita buat mulakan hari Selasa lah insyaAllah. Kita mulakan hari Selasa untuk jilid ketiga, Masya Allah. Dan minggu depan juga, hari Jumaat tu kita ada daurah insyaAllah untuk jilid keempat. Daurah kita untuk jilid keempat.
dan mereka-mereka yang baru boleh menyertai daurah kita, iaitu daurah kita yang ke-09. Di situ kita akan mulakan jilid keempat, insya-Allah. Kita akan mulakan jilid keempat di daurah kita, insya-Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam masa kan buat cepat-cepat gini tak sampai 3 tahun nampaknya ni. Mana tahu tak sampai 3 tahun tuan akan terima sanad, masya-Allah. Semoga Allah SWT mudahkan setiap pekerjaan kita. Semoga kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah lah, yang kurang itu daripada kelemahan saya lah. Doa supaya kita sentiasa sihat, masya-Allah, supaya kita dapat beribadat kepada Allah. Masya-Allah, kita meneruskan kehidupan kita dengan niat. Jangan lupa iman dan ihtisab. Jangan lupa dengan apa yang kita pelajari, fadail, sunat ni, maka semasa kita mengamalkan amalan-amalan tadi, maka kita hadirkan, kita istihdarkan, dan kita hadirkan kita kepada amalan tersebut. InsyaAllah dengan ini ganjaran pahala akan ditambahkan oleh Allah SWT, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa mertua kami, dosa abang kami, dosa kakak kami, dosa adik-adik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa sahabat handai kami, dosa warga-warga kami, dosa datuk nenek kami, dosa asatizah kami dan semua ustaz-ustaz kami, dan dosa talamizah anak-anak murid kami, dosa anak isteri kami, dan dosa seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, pandanglah kami dengan belas rahim-Mu. Ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda, kami hamba-Mu yang penuh melakukan kesilapan demi kesilapan. Ya Allah, ampunilah kami, kasihanilah kami, rahmatilah kami. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami. Ya Allah, limpah ruahkanlah pemberian-Mu kepada kami. Ya Allah, bagilah rezeki yang tanpa disangka-sangkakan. Ya Allah, bagilah rezeki yang mana kami tidak perlu berusaha lebih ke atasnya. Ya Allah, berilah rezeki yang mencurah-curah. Ya Allah, berilah rezeki yang berkat. Ya Allah, dengan itu ya Allah, untuk mudah kami taat kepada-Mu, untuk mudah kami mengikuti perintah-Mu. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, bantukanlah kami. Ya Allah, jangan susahkan kami dalam pencarian rezeki, mudahkanlah pencarian rezeki, supaya ya Allah, untuk kami melakukan amal ibadat kepada-Mu, untuk mengabdikan diri kepada-Mu. Ya Allah, pilihlah kami. Ya Allah, pilihlah kami untuk kebaikan, pilihlah kami untuk usaha nubuwah, pilihlah kami untuk kerja nubuwah. Jadikanlah kami mereka-mereka yang dapat beramal dengan apa yang kami pelajari, dan jadikanlah kami mereka-mereka yang menyampaikan dan yang mendakwahkan apa yang telah kami sampaikan. Ya Allah, Maha suci Zat-Mu, Maha agung dan Maha segala-gala yang menjadi milik-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda, kami hamba-Mu yang penuh dengan maksiat dan kesilapan, kami hamba-Mu yang kerdil di sisi-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami takut. Ya Allah, ya Allah, samakanlah kami bersama ya Allah di syurga-Mu, bersama dengan Nabi SAW di syurga Jannatul Firdaus. Kurnialah Firdaus untuk kami. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, ya Allah, kami takut. Ya Allah, kubur gelap. Ya Allah, kubur gelap. Ya Allah, ya Allah, kubur gelap. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, ya Allah, pada mereka-mereka yang telah meninggal, sahabat-sahabat handai yang telah meninggal, yang berada di dalam majlis ni, untuk Bro Azru yang telah pergi meninggalkan kami,
untuk saudara mara kami, sahabat andai kami, dan semua sekali. Bantulah Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah. InsyaAllah. Barakallah fih. MasyaAllah. 50 minit juga kita pada malam ni lah. MasyaAllah. Boleh insyaAllah. Pada yang ada, yang belum lagi tu, pada yang baru, boleh insyaAllah. Jilid ke-6 akan dikeluarkan nanti insyaAllah. Banyak kan Abdullah Azri Al-Fanzuri, MasyaAllah. Moga Allah terimakan segala kebaikan kita dan Allah jadikan dia asbab hidayat untuk seluruh alam, InsyaAllah. Barakallah fiik. Ini kita siap awal sikit lah, InsyaAllah. Siap,